Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam matan Ajrumiyah pada topik babul mubtada'i wal khabari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannifun rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumika wa 'ulumi sayyidis salihin fi darain abi ila anqal babul mubtada'i wal khabari. Okay, jadi babul mubtada'i ini ialah bab pada penerangan mubtada' dan khabar. Okay, jadi mubtada' ialah permulaan perkataan pada satu ayat ataupun jumlah, wal khabari ialah cerita kepada satu mubtada' tu lah. Mubtada' ialah satu macam subjek, khabar ialah cerita kepada subjek tersebut. Okay, kemudian al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'ari anil awamilil lafziyyati. Okay, jadi mubtada' ialah isim marfu'. Okay, jadi bila disebut ismu, yang termasuk isim ialah satu isim soreh lah, macam yang telah yang nyata. Okay, contoh macam Zaidun. Dan termasuk juga masdar muawwal. Okay. Dan dia juga al-marfu' yang marfu', ari yang ari kat sini ialah sunyi dan kosong daripada awamili amil-amil lafziyati yang berbentuk lafaz. Awamil ni antaranya apa dia? Iaitu satu macam nawasikh. Okay. Nawasikh ada berapa? Contohnya macam kana wa akhawat. Okay. Kana wa akhawatiha. Inna wa akhawatuha. Kemudian dhanna wa akhawatuha. Jadi syarat nak jadi mubtada' mestilah ari, sunyi daripada nawasikh lafaz awamil lafziyah. Okay. Lepas tu kemudian diterangkan tentang khabar, huwa ismu marfu'u al-musnadu ilaihi. Jadi khabar ialah isim, okay, isim macam ni lah, soreh ataupun masdar muawwal, marfu', hukum dia marfu', musnadu ilaihi yang bersandar kepadanya. Okay, jadi dalam ada satu istilah yang dinama contoh Zaidun qa'imun. Okay, jadi istilah nahwu menyatakan Zaidun ialah mubtada'. Okay, jadi ini istilah nahwu. Qa'imu khabar. Right. Kemudian dia ada satu lagi istilah penggunaan dari sudut kefahaman makna. Okay, ataupun dari sudut mantik, saya tak ingat. Okay, dia guna musnad dengan musnad ilaih. Iaitu Zaidun ialah musnad, bersandar. Qa'imun dia jadi sebagai musnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya. So Zaidun ni ialah musnad, dia bersandar. Okay. Qa'imun ni yang disandarkan kepadanya. Okay. Sama juga kita guna istilah ini pada contoh fa'il dengan fa'il kan. Contohnya koma Zaidun. Okay, jadi untuk istilah nahwu kita pakai koma ni ialah fa'il. Okay, fa'il madhi semua. Zaidun. Fa'il kepada koma. Okay, jadi kita ada guna satu istilah lagi untuk kefahaman. Kita kata koma ialah musnad. Okay, jadi Zaidun ialah musnad ilaihi. Right, so ini ialah istilah yang diguna untuk saya rasa i'tibar ataupun dia istilah yang diguna kebanyakan ilmu mantik. Okay, musnad ilaih ataupun balaghah, saya tak ingat Allah Muhammad. Okay, kalau ada sesiapa yang lebih arif lagi tentang musnad ilaih ni boleh maklum lah. Right, kemudian kita sambung. Okay, jadi contoh nahwa ataupun lebih tepatnya nahwu lah. Nahwu qaulika Zaidun qa'imun. Okay, jadi Zaidun mubtada', bermula Zaid, qa'imun seorang yang berdiri. Kemudian wa Zaidanya qa'imani. Okay, ni untuk contoh musanna. Okay, jadi marfu'
bil alif li'annahu muthanna. Kemudian qa'iman ni khabar. Okay, melalui daripada contoh yang diberikan menyatakan bahawa setiap mubtada dengan khabar dia mesti mutabiq. Maksudnya sepakat dari sudut satu taknis ataupun kata tazkir lah. Tazkir muzakkar muannas dari sudut muzakkar muannas. Dari satu dia kena mutabiq dari sudut mufrad, musanna, jamak. Sama juga jadi dia bagi contoh Zaidun qa'imun, mufrad. Alright, muzakkar. Zaidani qa'imani, dua orang lelaki yang bernama Zaid, qa'imani berdiri kedua-dua mereka. Zaiduna qa'imuna. Okay, ini contoh untuk jamak muzakkar salim. Wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Jadi mubtada' qismani ada dua bahagian, iaitu isim zahir dan isim dhamir. Fa zahiru ma taqaddama dhikruhu. Jadi isim zahir seperti mana yang telah dinyatakan, iaitu apa? Iaitu taqaddama dhikruhu mana? Yang ni dia. Zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Itu contoh untuk isim zahir. Kemudian disebut wal mudmaru 12. Kita buat nombor, iaitu 1, 2. Wal mudmaru 12 ada 12, iaitu wahia. Ia kembali kepada 12. Ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Okay, jadi kenapa jadi 12? Kerana antuma ni dia terus mewakili muzakkar dengan muannas. Okay, apa lagi? Dengan huma dekat sini. Huma juga dia mewakili muzakkar dengan muannas. Okay, sebabnya ringkaslah kan, so kita tak perlu nak ulang. Sebab tu dia nyatakan 12. Sedangkan dhamir sekiranya kita kira satu persatu, dia ada 14. Alright. Kemudian nahwu qaulika ana qa'imun. Okay, jadi ana ialah mubtada dalam bentuk isim mabni, isim dhamir. Jadi kita i'rab ana dhamir baris. Kerana apa dia baris? Kerana dia tu nyata ada dekat tulisan kan. Okay, baris, lepas tu dia munfasil, dia tidak bercantum dengan mana-mana isim atau fa'al. Okay, ataupun huruf dhamir baris mutasil, kemudian dia mabni ala ana apa? Sukun. Lepas tu kita i'rab fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian wa nahnu, okay, nahnu untuk contoh yang ni. Wa ma asbaha zalika, dan apa yang seumpama demikian. Maksudnya kiaskanlah ke anta qa'imun, anti qa'imatun, antuma qa'imatani atau qa'imani. Alright, sampailah habis. Ini mudah je kan. Kemudian kita sambung kepada topik khabar. Dia kata wal khabaru qismani. Khabar ada dua bahagian, iaitu mufrad dengan ghairu mufrad. Bukan mufrad dengan maksud lawan kepada musanna ataupun jamak. Bukan dia maksudkan yang ni mufrad yang lawan kepada musanna jamak kan. Tidak. Mufrad ialah ada satu perkataan sahaja. Maksudnya dia tunggal lah. Satu perkataan. Okay. Contoh macam Zaidun yang tadi tu lah. Qa'imun. Jadi, dia kata khabar boleh datang dalam bentuk mufrad dengan ghairu mufrad kan. Jadi, dia maksudkan mufrad kat sini ialah satu perkataan. Okay. Maksudnya dia tidak merangkumi 2-3 patah perkataan menceritakan tentang subjek mubtada ini. Okay. Kemudian jadi dia kata mufrad nahwu contoh Zaidun qa'imun. Okay, syawahid dia ialah qa'imun. Wa ghairu mufradi, okay, dia ghairu mufrad yang bukan mufrad, arba'atu asya', ada 4 perkara. Jadi dia maksudkan ghairu mufrad kat sini ialah
dengan maksud jumlah lah. Okay. Jumlah paling minimum, maksudnya paling aqallu jumlati ataupun aqallu yatakawanu jumlah, maksudnya paling sedikit untuk terbentuknya satu jumlah ialah 2 patah perkataan. 2 perkataan lah. Okay. Maksudnya aqallu ma yatakawanu jumlah wahidah kalimatan ni. 2 kalimah paling sedikit. Okay. Kalau yang banyak tu ataupun makan lebih tu, tu pun dikira jumlah. Okay. Jadi jumlah dalam bahasa Melayu ialah ayat. Ayat paling sedikit merangkumi 2 patah perkataan. Okay. Jadi ghairu mufrad dekat sini ialah jumlah. Ayat jumlah arba'atu, dia khabar berlaku juga sebagai jumlah. Dia ada 4 perkara, iaitu الجار والمجرور والظرف. Okay. والفعل مع فاعله ومبتدأ مع خبره. Okay, jadi dia sebut secara detail lah, tanpa terangkan dari sudut jenis jumlah dia kan. Okay. Jadi ni 1, 2, 3 dan 4. Cumanya setiap mereka ni dia ada kategori dari sudut istilah penggunaan jumlah. Okay. Apakah itu? Iaitu jar dengan majrur dikategorikan shibhu jumlati. Okay, ni nama dia lah, jar majrur. Okay. Kemudian yang ni dengan yang mubtada'i ma'a khabarihi, fa'lu ma'a fa'ilihi ni ialah jumlah fi'liyah. Kenapa nak dinamakan jumlah fi'liyah? Kerana apa? Kerana jumlah tersebut ataupun ayat tersebut dimulai dengan perkataan fa'al. Okay. Lepas tu kalau jumlah satu lagi ni ialah dinamakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu dimulai dengan perkataan isim. Okay. Dimulai dengan perkataan isim. Okay. Alright. Jar dengan majrur ni ialah maklum lah kan. Jar majrur dimula ayat dia contoh fi, yang huruf fi jar lepas tu dari majrur. Zaraf contoh amama atau amamal babi, pintu. Alright. Nahul kaulika, seperti perkataan kau, contoh dia Zaidun fid dari. Okay. Jadi Zaidun fid dari, Zaidun mubtada, fid dari ialah contoh untuk jar majrur yang di mana dia tu shibhu jumlati. Okay. Macam mana nak i'rab Zaidun fid dari? Kita tengok dekat sini. Zaidun fid dari. Okay, kita i'rab je macam biasa. Zaidun mubtada marfu' kan, marfu' bi dhamma li annahu ism mufrad, fi huruf jar, dari isim majrur. Okay, lepas dah kita i'rab satu persatu patah perkataan, kita i'rab pula dia punya jumlah fid dari. Okay, jadi i'rab dia ialah start daripada fid dari, kita i'rab jaru wal majruru. Okay, untuk yang ni dia ada 2 style i'rab. Okay, yang pertama jar majrur fi mahalli rafa' khabar li Zaidin, khabar Zaid. Okay. Satu lagi i'rab ni dia lagi berat sikit. Satu lagi style ni pun dia ambil kira juga. Yang kedua tak nampak pula, kita buat sini. Iaitu jar majrur muta'alliqun bi khabarin mahdhufin taqdiruhu apa dia? Kainun. Okay, kiranya macam asal perkataan ni lah Zaidun kainun fid dari. Okay. Itu dia punya style i'rab dia lah.
Alright, so ini sedikit pendedahan tentang cara i'rab untuk contoh jumlah, syibhu jumlah. Adapun kalau indaka, macam mana i'rab indaka? Okay, contoh Zaidun indaka. Right? So kita i'rab macam biasa. Zaidun mubtada marfu' bi dhamma li'annahu ism mufrad, inda zaraf ataupun maf'ulun fihi mansub fathah li'annahu ism mufrad, ka mudhafun ilaih, dhamir kan, dhamir baris muttasil mabni ala fathi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Okay, jadi kita i'rab dia punya syibh jumlah dia iaitu الظرف والمظروف. ظرف والمظروف dia sama je, في محل رفع خبر لزيد. Okay, habis. Lepas tu Zaidun qama abuhu. Alright, so Zaidun qama abuhu, kita i'rab dekat sini qama fa'il madi kan. Okay, Zaidun mubtada, qama fa'il madi, abuhu fa'il, hu ni dhamir baris muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhafin ilaih. Okay, cumanya kita nak i'rab jumlah ni, abu qama jumlah fi'liyah ni jatuh sebagai apa? Fi mahalli rafa' khabar li Zaid. Okay, habis. Jadi disebabkan jumlah ialah satu ayat kan, jumlah dia satu ayat. Okay, jadi setiap jumlah dengan contoh kan, jumlah khabar dengan mubtada. Okay, jadi setiap kali khabar yang di mubtada yang khabar dia dalam bentuk jumlah, di mana dia perlukan rabit penghubung antara mubtada dengan cerita khabar jumlah dia ni. Okay, jadi antara salah satu rabit yang agak selalu muncul ialah dhamir. Dia ada banyak lagi macam istisyarah, okay, yang ada dan sebagainya. Okay, tapi kita tak ada masuk ke sini. Dia boleh rujuk kepada kita yang lebih besar lah. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun, macam mana i'rab dia? Okay, jadi Zaidun mubtada, jariyatuhu mubtada tsani yang kedua, zahibatun khabar untuk mubtada tsani. Okay, khabar untuk mubtada'i untuk mubtada yang kedua. Maksudnya dia ni khabar kepada jariyah. Macam mana? Sebab dia berlaku sebagai jumlah ismiyah. Okay, jadi sama je i'rab dia, jumlah ismiyah tu fi mahalli rafa' khabar li mubtada awal. Okay, mubtada awal iaitu siapa? Zaid. Alright, habis. Jadi apakah rabit antara Zaidin dengan jumlah yang panjang ni? Apakah rabit mereka? Rabit mereka ialah dhamir jariyatuhu. Maksudnya Zaid, hamba perempuannya, hilang. Habis. So, nya ni lah yang menghubungkan Zaid dengan cerita hamba perempuan yang hilang ni. Habis. So, setakat tu saja rasanya. Thumma qala babul awamil dakhilati ala al-mubtada'i wal khabari. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.